atas dasar sama-sama mencintai alam sekitar, juga untuk membangunkan ekonomi rakyat, maka kerajaan hari ini berbaik hati membawakan satu usul cadangan cukai pelepasan karbon penyendal kelangsungan ASEAN. Namun sepanjang 40 minit perdebatan, apa yang kita lihat bukanlah satu pertembungan kes, malahan pemutar pelitan frasa. Apabila Saudari Mary Ann membentangkan usul, jelas beliau gariskan penyendal ini sifatnya sesuatu yang disisipkan untuk menstabilkan keadaan agar tidak goyah pertama. Kedua, kelangsungan beliau taklifkan apabila mekanisme yang kita gunakan ini adalah sesuatu yang berterusan untuk mencapai objektif, iaitu alam sekitar ASEAN juga kesejahteraan rakyat. Pemahaman usul. Baik, kita lihat bagaimana wujudnya permasalahan di meja pembangkang pada hari ini. Apabila pertama mereka bangkit berjanji akan tunjukkan penafian kepada pembawaan kami, iaitu cukai pelepasan karbon ini bukanlah satu elemen untuk menstabilkan dua keadaan di ASEAN, iaitu alam sekitar juga kesejahteraan penduduk. Kedua, mereka janji akan mereka tunjukkan bagaimana ia tidak menghalang kelangsungan, sedar ataupun tidak, keadaan menstabilkan inilah keadaan yang tidak akan mengganggu kelangsungan ASEAN yang dibawa oleh barisan kerajaan sebenarnya. Duduk dulu yang berhormat, belum lagi saya panaskan keadaan. Baik, kita lihat apa sebenarnya pertikaian yang mereka tunjukkan. Wujud 4 pertikaian utama dari meja mereka. Pertama, bangkit yang kedua di sana bersoal pelepasan karbon itu sesuatu yang negatif, bagaimana menjadi penyendal. Kami buktikan begini, sememangnya pelepasan karbon itu sesuatu yang negatif. Sebab itulah kita kenakan cukai, supaya mengenakan cukai itu menjadi satu mekanisme berterusan untuk menjamin kelangsungan yang stabil, tidak goyah. Itulah elemen mengenakan cukai pelepasan karbon ini sebagai penyendal kepada kelangsungan ASEAN. Masalah kedua, apabila mereka istilahkan sesuka hati bahawa penyendal ini adalah penyekat, kami katakan bukan, kerana penyendal kami definisikan sebagai sesuatu yang disisipkan untuk menstabilkan keadaan. Seterusnya, persoalan tentang cukai meningkatkan harga barangan saya bilas begini. Cukai pelepasan ini dikenakan kepada industri yang menggunakan bahan bakar fosil yang membebaskan gas karbon dioksida. Dan apabila cukai dikenakan, permintaan ataupun penggunaan bahan fosil ini akan berkurangan. Akhirnya akan membawa pada kurangnya harga bahan fosil dan kerajaan tidak perlu lagi bazir dana untuk membekalkan subsidi. Akhirnya mendapatkan pendapatan kerajaan untuk membekalkan pelbagai inisiatif lain yang akan mensejahterakan rakyat. Itu bila saya pada masalah ketiga. Masalah keempat mereka apabila berbicara tentang kes, kami tidak menjawab tuntutan usul kononnya kerana kawalan ini bersifat untuk menyekat. Tidak, kami katakan kawalan adalah bersifat untuk menstabilkan keadaan. Analogi yang beliau bawa seolah-olah kami tunjukkan penyapu itu sifatnya untuk menyapu dan kami minta untuk buktikan penyapu bukan untuk menyapu. Keadaan sebenarnya tidak. Mereka boleh saja tunjukkan kelemahan yang wujud pada penyapu tersebut yang tidak pun bersifat untuk menyapu lantai, sebaliknya bersifat untuk membelai lantai contohnya. Mereka tidak melakukan keadaan seperti itu. Akhirnya mereka nafikan seolah-olah kami tidak pun membawa konotasi penyapu terhadap mekanisme cukai pelepasan karbon. Saya izinkan masalah. Ya, Bomat, ada nak katakan dia menjadi mekanisme kawalan. Maksudnya kalau kita tak kawal ekonomi juga. Yang berhormat, kalau segala mekanisme kawalan ini kita konotasikan negatif untuk menyekat kelangsungan ekonomi, tidak ada yang berhormat. Kami tunjukkan sebagaimana mekanisme kawalan cukai ini sebenarnya menstabilkan alam sekitar, juga menstabilkan ekonomi rakyat. Itulah keadaan penyendal kepada kelangsungan ASEAN yang tidak pernah ada faham walaupun tersahat ini. Baik, kita lihat permasalahan ketiga. Yang pertama, konon-konon yang berjanji akan menafikan pembawaan kami, iaitu menurut beban bukti kami minta untuk mereka tunjukkan kelemahan atau kesalahan yang wujud daripada kita melaksanakan cukai pelepasan karbon. Namun apa yang beliau lakukan? Segala yang beliau tunjukkan pengunjuran positif apabila kita kenakan cukai pelepasan karbon ini membawa konotasi bagaimana cukai pelepasan karbon itulah yang menjadi tonggak ataupun kebolehan untuk kita menjadikan penyendal kepada kelangsungan ASEAN. Kita lihat fakta kes.
Kononnya 62,3% adalah industri kecil yang dikenakan cukai pelepasan ini di negara Amerika Syarikat, dan bagaimana ekonomi mereka boleh meningkat apabila industri besar membeli kuota mereka. Inilah keadaan yang menstabilkan ekonomi industri kecil yang kami ucapkan. Kedua, kesan kepada pendapatan per kapita di Singapura kononnya meningkat pendapatan mereka apabila cukai pelepasan karbon dikenakan. Itulah kesan yang menstabilkan ekonomi rakyat yang kami ucapkan. Pengucapan kedua mereka konon-kononnya ingin menunjukkan, pengujian seterusnya mereka konon-konon ingin menunjukkan kesan-kesan negatif yang tidak membawa kepada kelangsungan pembangunan ASEAN. Namun segala fakta kes pendapat-pendapat tokoh yang mereka bawakan adalah konotasi positif. Bagaimana apabila kita kenakan cukai pelepasan karbon kepada industri-industri yang merembeskan gas karbon dioksida yang mencemarkan alam ini, ia akan membawa kepada keadaan positif. Pendapatan per kapita meningkat, pendapatan negara meningkat. Itu keadaan yang menunjukkan kestabilan ekonomi negara dan rakyat yang langsung tidak berlawanan dengan kes kerajaan. Baik, saya izinkan permasalahan itu. Ya, Pak Umar, ada nak bercerita atas asas untuk menjaga ekonomi? Kenapa yang kedua itu menyentuh tentang alam kita? Yang berhormat, sudah kami definisikan dalam rasionalisasi perdebatan ini, bagaimana kami akan tunjukkan mengenakan cukai pelepasan karbon ini adalah penyendal kepada kelangsungan ASEAN. Kelangsungan yang kami nilai adalah kestabilan alam sekitar ASEAN, juga kesejahteraan rakyat. Apabila kita berbicara tentang kesejahteraan rakyat, memang kita perlu menyentuh tentang keadaan ekonomi, kerana ekonomi itulah faktor utama untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Sekiranya tidak mustahil yang ketiga itu bangkit menyoalkan tentang kenaikan harga barang dan sebagainya, maka aliran logik perdebatan pada hari ini kami tunjukkan bagaimana sekiranya kita kenakan cukai pelepasan karbon ini kepada industri-industri yang mencemarkan alam dari pelepasan gas karbon dioksida akan membawa dua kesan positif. Pertama, melindungi alam sekitar, dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari segi ekonomi, apabila negara tingkat pendapatan melalui cukai boleh disalurkan kepada rakyat dalam insentif-insentif lain, akhirnya itulah konotasi yang menunjukkan ASEAN ini membangun secara kelangsungan, iaitu adanya usaha cukai, mengenakan cukai ini yang berterusan. Ekonomi negara meningkat dan rakyat boleh menikmati apa yang disalurkan oleh kerajaan. Berbanding status quo hari ini kita bergantung pada subsidi untuk mengurangkan harga minyak yang akhirnya terbukti gagal pun untuk mengawal harga. Sekiranya kita gunakan mekanisme cukai pelepasan karbon ini, segala permasalahan yang mereka timbulkan akan diselesaikan. Telah pun terbukti dalam pengujian dan juga fakta kes yang mereka bawakan. Justru mohon 2/3 Dewan untuk terus menyokong pembawaan mereka. Terima kasih.